Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 2, matematik tambahan tingkatan 4, fungsi kuadratik, di mana kita akan lihat kepada 2.1, fokuskan kepada topik ketaksamaan kuadratik. Jadi pertama sekali saya nak terangkan apakah beza antara persamaan kuadratik dengan ketaksamaan kuadratik. Sebenarnya untuk persamaan kuadratik itu kita sudah pernah belajar. Jadi di sini bentuk umumnya adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Dan di sini beza antara ketaksamaan tu sebenarnya adalah terletak pada tanda sama dengan itu. Di mana kita akan nampak ada tanda ketaksamaan iaitu sama ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Jadi itulah 4 keadaan yang mungkin untuk ketaksamaan kuadratik. Selepas tu jawapannya juga akan berbeza. Di mana persamaan kuadratik tu biasanya kita akan dapat paling maksimum pun adalah 2 punca saja. Kita akan dapat x sama dengan satu nilai dan selepas tu ada lagi satu x tu. Untuk jawapan bagi ketaksamaan kita ada 3 kemungkinan iaitu sama ada x kurang atau sama dengan, lepas tu x lebih besar atau sama dengan. Lepas tu ada lagi satu adalah yang di tengah-tengah tu iaitu di antara 2 nombor. Dan tanda ini sama dengan atau tidak dia ada bergantung dengan atas. Kalau atas tu hanya lebih besar saja maka dia tak ada sama dengan. Kalau atas tu ada sama dengan, bawah ni pun mesti ada sama dengan. Jadi kita mesti ikut apakah tanda ketaksamaan tu pada soalan dan kita tak boleh tukarnya. Kalau atas ni adalah yang macam ni, lepas tu bawah ini mesti dia tak ada sama dengan. Kalau atas ni ada sama dengan, bawah tu mesti letak sama dengan. Jadi itu yang kena hati-hati. Jadi selepas tu mari kita lihat seterusnya. Jadi dalam kita punya graf fungsi kuadratik ni sebenarnya kita ada 2 kemungkinan iaitu bergantung kepada nilai A. Apabila nilai A positif tu dia akan dalam bentuk senyum dan nilai A negatif tu adalah dalam bentuk muram. Jadi selepas tu untuk ketaksamaan ini kita ada 2 keadaan yang utama iaitu sama ada dia lebih besar daripada sifar atau kurang daripada sifar. Jadi di sini saya nak terangkan apakah jenis jawapan yang mungkin anda nampak dalam bahagian ini. Jadi daripada persamaan kuadratik tu y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, apabila kita masukkan nilai x tu kita akan dapatkan nilai y. Dan kalau dia merujuk kepada lebih besar dari sifar itu, sebenarnya dia nak merujuk y lebih besar daripada sifar, iaitu y adalah positif. Jadi di sini kalau kita nak dapatkan y positif, di mana bahagian y positif? Y positif adalah di bahagian atas ini, di mana dia semua di sini adalah y positif. Maka kita akan carikan bahagian mana? Bahagian ini dan bahagian ini. Penyelesaian untuk ketaksamaan ni bukannya 1 atau 2 nilai. Dia adalah dalam bentuk julat. Iaitu untuk yang ini, nilai sebelah ini adalah kurang daripada x1. Jadi kita akan tuliskan julatnya iaitu x kurang daripada x1. Dan sebelah ini, dia adalah nilai lebih besar daripada x2. Maka penyelesaian untuk keadaan ni adalah yang seperti ini. Kalaunya A adalah positif. Kalau A-nya adalah negatif, yang positif tu adalah di atas ini. Dan disebabkan bahagian ini adalah di antara 2 nilai X tu, maka julat kita akan dituliskan dalam bentuk macam ni, iaitu X kurang daripada X2, tapi lebih besar daripada X1. Jadi ini adalah keadaan untuk di mana kita punya ketaksamaan tu lebih besar daripada sifar. Jadi sekarang saya tukar warna, saya nak tunjukkan macam mana pula kalau dia kurang daripada sifar. Kalau kurang dari sifar itu, sebenarnya dia nak rujuk y kurang daripada sifar. Jadi y kurang dari sifar di mana? Y kurang dari sifar adalah bahagian ini. Jadi untuk keadaan ni, kalau kurang dari sifar tu, maksudnya dia di bawah ini. Iaitu kita punya ketaksamaan tu adalah x1 kurang daripada x kurang daripada x2. Dan bahagian ni pula, untuk kurang, dia adalah bahagian ni dengan bahagian ini. Di mana kita menilai x tu kurang daripada x1 dan x ni lebih besar daripada x2. Jadi jawapan untuk ketaksamaan itu kita akan dalam bentuk julat sebab dia tidak terhad kepada 1 atau 2 nilai. Dia adalah dalam satu lingkungan. Contohnya
Selaginya nilai yang kurang daripada X1, dia dapat memenuhi keadaan ini. Jadi, mari kita lihat 3 langkah yang digunakan untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik, iaitu langkah yang pertama adalah lakaran graf. Yang saya tunjukkan tadi, ini adalah yang utamalah. Biasanya saya akan ajar belajar saya untuk gunakan lakaran graf. Yang jarang digunakan adalah garis nombor atau jadual. Tapi saya akan terangkan juga dengan 2 contoh. Jadi, mari kita lihat contoh. Jadi, pertama sekali kita lihat contoh ni. Okey, cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik. Okey, menggunakan kaedah lakaran graf. Jadi, di sini kita diberi satu ketaksamaan kuadratik dan ini belum lagi dalam bentuk umum. Maka kita perlu susun semula untuk mencarikan apakah punca-puncanya. Jadi, susunkan semula. Okey, tulis semula ini. Okay. Untuk susunnya menjadi bentuk umum, kita mesti kena kembangkan dahulu yang depan ini. Kembangkan kurungan X darab X, X kuasa 2, X darab 2, 2X, 1 darab X, X, 1 darab 2, 2. Selepas tu yang ini punya pindah ke depan. Tambah jadi tolak, tambah jadi tolak. Jadi selepas tu kita akan tambah tolak yang sebutan serupa. X kuasa 2 hanya 1. Jadi X kuasa 2. 2X tambah X tolak X. Dia jadi 2X sahaja. Selepas tu 2 tolak 5 negatif 3. Lebih besar atau sama dengan sifar. Selepas tu kita perlu faktorkan persamaan kuadratik yang depan ni. Jadi di sini kita nak faktorkan, kita mesti gunakan, boleh gunakan kalkulator atau gunakan penyelesaian seperti ini, iaitu X darab X. Negatif 3 tu bolehnya 1 darab dengan 3. Iaitu anda akan dapat ini. Negatif 1X, positif 3X, tambahkan jadi 2X. Maka ini betul lah. Jadi kita akan dapat dalam bentuk kurungan balik. X tolak 1 dan X tambah 3 lebih besar atau sama dengan sifar. Jadi kita anggapnya apabila sama dengan sifar lah. Apabila X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 sama dengan sifar, maka kita akan dapat X tolak 1 dan X tambah 3 tu sama dengan sifar. Ini adalah untuk mencari punca-puncanya, iaitu X sama dengan positif 1 dan negatif 3. Selepas tu kita perlu tandakan ini dalam satu graf. Maka kita perlu lakarkan graf itu. Jadi lakaran ini sebenarnya yang penting adalah paksi X nya lah. Kita tandakan nilai X tu. Satunya negatif 3, satunya 1. Okey, lepas tu bentuk ini adalah bergantung kepada nilai A di depan X kuasa 2. Dan ini adalah positif 1. Makanya dalam bentuk senyum. Okey, jadi kita hanya lukiskan bentuk ini. Selepas tu, kita akan lihat ni lebih besar atau sama dengan sifar. Jadi, mana bahagian yang lebih besar atau sama dengan sifar? Adalah bahagian yang di atas ini dengan bahagian yang di atas ini. Maka jawapan kita ini ada 2, iaitu sama ada X kurang atau sama dengan negatif 3. Dan satu lagi adalah X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi ini 2 adalah apa yang kita nak cari dalam soalan ini. Jadi inilah penyelesaiannya. Maksudnya kalau kita ada nilai negatif 3, negatif 4, negatif 5, itu adalah jawapan yang mungkin bagi soalan ni. Sebab jawapan kalau kita masukkan nilai-nilai X ini, dia akan menyebabkan persamaan ini lebih besar daripada sifar. Jadi macam itulah. Jadi di sini kita lihat kaedah yang kedua, iaitu kaedah garis nombor. Jadi kaedah garis nombor itu kita tetap perlu faktorkan sampai bentuk ini. Jadi sampai bentuk ini kita mesti tandakan nombor itu dengan negatif 3, iaitu selepas kita samakan dengan sifar, kita carikan punca tu X negatif 3 dengan X positif 1. Selepas tu kita akan gunakan satu nilai untuk ganti masuk. Negatif 3 tu, selepas negatif 3, sebelah ni negatif 4, negatif 5. Jadi di sini kita boleh gantikan dengan negatif 4. Jadi contohnya negatif 4 tambah 3. Dan negatif 4 tolak 1. Kita akan dapat ni negatif 1 darab dengan negatif 5, iaitu dapat positif 5. Maka ni adalah positif.
Dan di sini kita akan dapat yang tengah-tengah ni. Nilai tengah-tengah ni boleh gunakan negatif 2, negatif 1, sifar dan 1. Jadi yang paling senang adalah gunakan sifar lah. Jadi saya gunakan sifar. Sifar tambah 3. Sifar tolak 1. Jadi selesaikan, kita dapat ni 3 darab negatif 1. Iaitu kita dapat ni negatif 3. Jadi negatif. Okay, selepas tu yang bahagian ni 2, 3 dan seterusnya. Kita gunakan 2 lah. Jadi 2 tambah 3. 2 tolak 1. Jadi masukkan, kita dapat ni 5 darab dengan 1, iaitu dapat 5, iaitu positif. Disebabkan dia mau lebih besar dari sifar, dia sebenarnya nak carikan bahagian yang positif. Jadi bahagian yang positif tu adalah bahagian ini dengan bahagian ini. Maka kita akan gunakan julat X kurang atau sama dengan negatif 3 dan X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi begitulah cara garis nombor. Dan yang ketiga itu adalah jadual. Kita pecahkan ketaksamaan itu kepada 3 bahagian, iaitu kita carikan secara perasingan kurungan pertama, kurungan kedua dan hasil darab 2 kurungan tu. Jadi di sini kita gunakan X kurang atau sama dengan negatif 3. Kita boleh masukkan nombor, contohnya negatif 4 tadi. Kita ganti masuk negatif 4 tu, kita dapat negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1, iaitu kita dapat ni negatif. Jadi di sini yang kedua tu negatif 4 tolak 1 negatif 5. Jadi pun negatif. Jadi dua kurungan ni darab negatif akan menjadi positif. Jadi bahagian ni positif. Selepas tu yang ini pula kita boleh gunakan mana-mana nilai di antara julat ini, iaitu kita boleh gunakan sifar. Jadi sifar tu, sifar tambah 3, kita dapat ni 3, iaitu positif. Sifar tolak 1, iaitu negatif 1, negatif. Positif darab negatif, negatif. Dan ini X lebih besar atau sama dengan 1, boleh gunakan 2. Jadi 2 tambah 3, 5. Jadi positif. 2 tolak 1, 1 pun positif. Jadi positif darab positif memang akan dapat positif. Dan di sini lebih besar dari sifar tu, maksudnya nak carikan bahagian positif, iaitu dia akan gunakan jawapan X kurang atau sama dengan negatif 3. Dan di sini pun X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi ketiga-tiga kaedah itu akan menghasilkan jawapan yang sama. Cuma yang bergantung kepada anda nak gunakan kaedah yang mana satu. Bagi saya akan lebih suka gunakan lakaran graf. Iaitu lebih senanglah bagi saya. Jadi mari kita lihat soalan satu lagi. Saya sengaja untuk bagi satu soalan di mana kita nampak kita punya X kuasa 2 tu adalah negatifnya. Supaya kita lihat satu contoh di mana kita akan dapat satu graf yang muram. Okay, jadi pertama sekali macam biasa kita mesti kena kembangkan persamaan tu, lepas tu cari punca. Okay, jadi kita kena susun semula ketaksamaan ni menjadi format umum. Jadi kita masuk dalam negatif X kuasa 2, negatif X darab 2, negatif 2X. Dan negatif 3 itu pindah ke sebelah, dia akan jadi positif 3. Jadi di sini kita kena faktorkan ketaksamaan kuadratik ini. Jadi di sini kita akan letakkan negatif X dengan X. Dan di sini kita kena fikirkan apakah jenis gabungan yang mungkin. Jadi di sini kita nampak 3 ini boleh datangnya daripada 1 darab 3. Kita darabkan 3 dengan negatif X. Dan ini adalah 1. Jadi kita cuba darabkan. Tengok dapat apa? X negatif 3X. Ini dapat negatif 2X. Maksudnya memang betul lah. Ini gabungannya. Jadi kita faktorkan. Kita dapat negatif X tambah 1. X tambah 3 lebih besar atau sama dengan sifar. Jadi kita perlu tuliskan apabila negatif X tambah 1 dan kurungan X tambah 3 sama dengan sifar, kita dapat ni negatif X sama dengan negatif 1, X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Jadi kita lakarkan graf tersebut. Okay, satunya negatif 3, satunya 1, sebelah ni negatif 3, sebelah ni 1. Ini Y, ini X. Jadi disebabkan kita punya A itu nilainya negatif.
maka kita punya bentuk graf tu adalah dalam bentuk muram. Saya perhatikan dalam buku teks tu hanya satu soalan yang merupakan bentuk muram. Yang lainnya adalah semua bentuk yang senyum. Jadi di sini kita mau cari lebih besar daripada sifar, maksudnya adalah bahagian Y positif. Jadi bahagian Y positif tu hanya bahagian yang di atas ini sahaja. Dan perhatikan bahagian yang di atas ini adalah di antara negatif 3 sampai 1. Maka kita tuliskan julat jawapan ni adalah X kurang atau sama dengan 1. Di sini kita ada sama dengan kerana soalan asalnya ada sama dengan. Dan dia akan lebih besar atau sama dengan negatif 3. Jadi begitulah penyelesaian untuk soalan 2 ini. Dan saya harap semua dapat faham macam mana kita selesaikan ketaksamaan. Jadi begitu saja untuk bahagian video ini. Saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk memahami macam mana caranya kita nak selesaikan ketaksamaan. Dan jawapannya memang akan dalam bentuk julat. Dan itu saja untuk video ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.